Assalamualaikum. Tajuk 4.7 pembiakan tumbuhan. Okey, kita lihat keratan membujur, struktur bunga dan juga fungsinya. Okey, kita lihat yang atas ni, ini adalah gambar stamen. Okey, stamen adalah organ pembiakan jantan bunga. Okey, di mana stamen ni terdiri daripada anther dan juga filamen. Okey, manakala organ pembiakan betina bunga adalah pistil. Pistil, okey, dia ada 4 bahagian iaitu stigma, stil, ovari dan ovul. Okey, stigma, stil, ovari dan ovul. Okey, bahagian ni keempat-empat ni kita panggil pistil. Pistil ni adalah organ pembiakan betina bunga. Okey, kita ada ranggi. Okey, ranggi ni kelopak bunga lah. Okey, berwarna-warni sebab apa? Untuk menarik perhatian serangga dan juga haiwan. Okey, bahagian bawah ni yang warna hijau ni nama dia sepal. Okey, sepal. Okey, warna hijau, lepas tu dia melindungi bunga pada peringkat kuduk. Okey, itu fungsi dia, melindungi bunga pada peringkat kuduk masa dia belum berkembang lah. Okey, dia akan tertutup, bila bunga tu dah kembang dia akan terbuka lah. Okey, sepal. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada pendebungaan. Sebelum masuk pada pendebungaan proses dia tu, kita kena kenal dulu jenis bunga lah. Okey, kita ada bunga bisex dan juga bunga unisex. Unisex, sex dia ada satu je. Sama ada dia ada jantan atau betina saja. Kalau yang bisex ni dia ada dua-dua lah. Okey, kebanyakan bunga adalah bisex. Okey, kerana dia ada stamen, dia ada pistil, dia ada organ pembiakan betina bunga dan dia ada organ pembiakan jantan lah. Okey, betina jantan tu dia ada pada bunga yang sama. Okey, manakala unisex ni tidak lengkap kerana dia hanya mengandungi sama ada stamen saja ataupun pistil sahaja. Okey. Contoh bunga unisex adalah bunga jagung ataupun bunga betik. Okey. Jadi yang bunga betina saja yang akan menghasilkan buah lah. Okey, yang jantan tu hanya untuk proses pendebungaan lah. Okey, dia tidak akan menghasilkan buah. Okey, terlihat gambar ni unisex dan bisex, apakah beza dia? Okey, kalau yang unisex ni sama ada dia menghasilkan bunga jantan ataupun bunga betina. Okey, kalau bunga jantan tu dia ada stamen saja iaitu dia ada anther dan juga filamen. Manakala bunga betina dia ada pistil lah, dia ada stigma, stil, ovari, ovul. Okey, jadi untuk berlaku pendebungaan ni dia memerlukan bunga jantan dan bunga betina lah, baru dia akan menghasilkan biji benih tadi. Okey, yang seterusnya bisex ni dalam satu kuntung bunga tu dia ada bunga jantan, dia ada jantan dan betina lah. Okey, dia ada stamen dan dia juga ada pistil. Okey, pada pokok pada bunga yang sama. Kita panggil bunga bisex. Ada kedua-duanya. Okey, kita tengok pokok betik ni. Okey, yang pertama tu adalah bunga jantan. Kalau kita perhatikan, dia ada filamen dengan anther lah. Okey, untuk membentuk stamen, kita panggil stamen. Okey, manakala bunga betina pistil, okey, dia ada stigma, dia ada stil, dia ada dia ada ovari dan juga ovul. Okey, ini kalau tengok tu bentuk bunga dia berbeza lah di antara bunga jantan dengan bunga betina. Bunga betina ni yang akan menghasilkan biji benih lah. Okey, menghasilkan buah dan biji benih.
Okey, ini adalah bunga jagung. Okey, awak boleh tengok di sini bunga dia berbeza lah. Bunga jantan dengan bunga betina. Okey, bunga betina dia berambu-rambu tu, dia masihkan jagung kalau awak tengok tu. Okey, tapi bunga jantan ni walaupun dia tidak menghasilkan buah dan biji benih ni, tapi kita memerlukan debunga dia lah untuk proses pendebungaan. Okey, apa itu pendebungaan? Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga yang matang daripada anther ke stigma. Okey, daripada anther ke stigma. Okey, anther tu yang pada bunga jantan lah. Okey, stigma tu pada bunga betina. Okey, anther yang matang ni akan pecah dan membebaskan butir debunga. Ada yang tersebar ke atas tanah lah. Ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Okey, pendebungaan ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil pendebungaan sendiri. Satu lagi kita panggil pendebungaan kacuk. Okey, ini gambar rajah penerangan dia. Apa beza di antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. Okey, pendebungaan sendiri kalau kita perhatikan butir debunga tadi dia akan jatuh ke bunga yang lain tapi pada pokok yang sama lah. Okey, manakala pendebungaan kacuk ni dia butir debunga tadi dia daripada satu pokok ke pokok yang lain lah. Maknanya dia dari bunga ke bunga yang lain pada pokok yang berbeza. Tapi mesti pokok yang sama jenis lah. Okey, kita lihat penerangan untuk pendebungaan sendiri. Okey, kalau kita perhatikan di sini, pendebungaan sendiri ni butir debunga akan dipindahkan ke stigma bunga yang lain tapi pada pokok yang sama. Okey, pada pokok yang sama. Okey, dalam satu pokok tu dia ada ranting-ranting dia ada banyak bunga lah. Okey, jadi butir debunga tu daripada dia akan dipindahkan daripada anther ke stigma bunga yang lain lah, tapi pada pokok yang sama. Contohnya daripada A pergi ke bunga B. Ada juga butir debunga yang dipindahkan daripada anther ke stigma pada bunga yang sama, kelopak yang sama. Okey, itu pun kita panggil pendebungaan sendirilah. Okey, kalau kita perhatikan gambar rajah tu tak akan nampak lah daripada A pergi ke A juga, pokok yang sama, bunga yang sama. Ataupun daripada bunga A pergi ke bunga B lah, tapi kena pokok yang sama baru kita panggil pendebungaan sendiri. Okey, kalau pendebungaan kacuk ni, okey, contohnya ni ada rama-rama dia hinggap bunga A, dia pergi ke bunga B. Okey, ni kita panggil tapi pokok yang lain lah. Okey, daripada pokok A ke pokok B. Okey, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain dan pokok yang lain. Okey, tapi spesies pokok mesti sama lah. Jenis dia mesti sama pokok tu. Contohnya bunga raya ke bunga raya. Tak bolehlah bunga raya ke bunga matahari tu, tak jadilah. Okey, pendebungaan kacuk ni berlaku kepada bunga yang lain dan pokok yang lain. Okey, ejen pendebungaan kita ada 4 iaitu angin, haiwan, serangga dan juga manusia. Okey, kita ada 4 ejen pendebungaan: angin, haiwan, serangga dan manusia. Okey, jadi keempat-empat ni dia akan membantulah proses pemindahan butir debunga. Kalau kita lihat rama-rama ni, okey, bila dia menghisap nektar pada bunga, okey, jadi kaki dia tu akan melekatlah butir-butir debunga dan bila dia hinggap di bunga yang lain, butir debunga tu akan kenalah pada stigma bunga, maka berlakulah proses pendebungaan tadi. Okey, ni dia punya penerangan. Okey, butir debunga daripada anther A, bunga A melekat kepada badan ataupun kaki serangga. Okey, jadi serangga tu terbang, dia akan dibawa ke stigma bunga B. Jadi pada bunga A bergerak ke bunga B dengan bantuan serangga tadilah.
Okey, ini kita panggil proses pendebungaan. Okey, haiwan dan serangga. Contohnya ni gambar burung kelicap lah. Okey, butir debunga biasanya dia akan melekat pada paruh dan badan haiwan. Okey, berlaku apabila serangga tadi hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar. Nektar ni madu pada bunga lah. Okey, butir bunga tadi akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Okey, bila struktur pada kaki dan badan yang berbulu tu dia mudah melekat butir-butir bunga tadi dan akan dipindahkan ke bunga yang lain lah. Okey. Haiwan dan serangga tadi kita kata dia sebagai ejen pendebungaan. Jadi kita tengoklah bagaimana dia boleh tertarik pada pokok-pokok ni. Okey, ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga biasanya mempunyai ranggi yang besar. Kelopak bunga dia besar. Contohnya bunga raya lah. Okey, dia mempunyai kelopak yang besar dan berwarna-warni. Okey, mempunyai nektar dan berbau harum. Okey, berbau harum. Jadi dia akan menariklah serangga dan haiwan ni. Okey, menghasilkan butir bunga yang kasar dan melekit. Okey, contoh bunga-bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga adalah pokok durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari, bunga ros dan lain-lain lah. Okey, angin. Okey, jadi apakah ciri-ciri butir bunga yang ada untuk didebungakan oleh angin lah. Okey, yang pertama kita lihat di sini dia mesti biasanya dia biasanya berwarna putih dan pudar. Dia tidak berwarna-warni lah sebab dia tidak perlu menarik perhatian serangga. Okey, bila angin bertiup dia akan berterbangan lah. Okey. Butir bunga ni biasanya dia banyak dan kecil, licin dan ringan. Okey, filamen dan stil dia panjang. Okey, sebagaimana gambar rajah tu lah, kalau perhatikan filamen dan stil dia panjang lah. Jadi mudah dia untuk ditiup angin. Contoh bunga yang didebungakan oleh angin adalah jagung, rumput dan juga padi. Okey. Jagung, rumput dan juga padi didebungakan oleh angin. Okey, apakah kelebihan pendebungaan kacuk? Okey, apakah kelebihan pendebungaan kacuk? Sebab pendebungaan kacuk ni dia akan menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang berbeza tetapi dia sama spesies. Okey. Pendebungaan kacukan ni mempunyai pelbagai kelebihan lah. Okey, yang di antaranya kita lihat biji benih yang dihasilkan berkualiti, tanaman mempunyai variati yang baharu, maknanya dia ada beza lah. Okey, sebelum dengan yang dikacuk tu, dan okey dia ada kepelbagaian dia. Okey, pokok baharu tu biasanya lebih tahan lah. Okey, lebih tahan dan terhadap penyakit ataupun perosak. Okey, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan juga penyakit. Okey, pokok yang dihasilkan melalui pendebungaan kacuk biasanya lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey, aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah gambar kelapa sawit. Okey. Kalau di Malaysia ni pendebungaan kacuk dalam industri pertanian bukan sesuatu yang barulah. Okey, pelbagai teknik digunakan secara meluas untuk menghasilkan tanaman yang baik dan berkualiti tinggi yang boleh memberi hasil yang lebih banyak lah. Okey, kalau kita perhatikan di sini kita ada beberapa tanaman yang telah dikacuk lah. Yang pertamanya kelapa sawit. Kita telah hasilkan pokok kacukan yang bernama Tinera. Okey, Tinera ni sebenarnya dikacuk di antara Pisifera dan juga Dura. Awak kena ingatlah nama-nama ni. Okey, Pisifera bila dikacukkan dengan Dura, dia menghasilkan Tinera. Di mana Tinera ni hasil kelapa sawit kita, dia punya buah dan isi yang lebih banyak lah. Tapi tempurungnya lebih nipis. Okey, mempunyai tempurung yang lebih nipis lah.
Okey, betik, kita ada betik exotica. Betik exotica ni adalah kacukan di antara Subang 6 dengan Sunrise Solo. Menghasilkan buah yang lebih manis dan juga berisi. Okey, yang seterusnya kita ada jagung. Okey, jagung kita ada mas madu. Okey, jagung mas madu ni adalah kacukan di antara jagung manis dan juga jagung manis daripada Taiwan dan juga Mexico lah. Okey, dia menghasilkan mas madu, di mana mas madu ni hasil dia lebih manis, besar dan tahan terhadap penyakit dan kemarau yang tinggi lah. Okay, maknanya kalau kemarau tak ada air pun pokok jagung ni masih boleh bertahan. Okey, padi kita ada Malinja. Di mana Malinja ni adalah gabungan di antara jenis Siam 29 dan jenis Pebifun. Okey, Pebifun. Okey, jadi Malinja nama padi tersebut. Padi ni dia hasil dia lebih banyak dan dia akan masak lebih cepat lah, dia matang lebih cepat. Jadi kita boleh tanam padi. Sekarang ni kalau dulu sekali je setahun, kita boleh tanam 2 kali setahun lah, dan mungkin juga lebih. Okey, ini adalah tanaman-tanaman yang dikacuk tadi lah. Okey. Yang seterusnya kita lihat kepada proses persenyawaan. Selepas pendebungaan akan berlaku proses persenyawaan. Okey. Itu apa itu proses persenyawaan? Gamet jantan tadi yang dibawa oleh debunga akan bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Okey. Proses penyawaan ni berlaku bila gamet jantan yang dibawa oleh debunga bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Okey, kita tengok di sini. Yang pertama, butir debunga akan jatuh ke atas stigma. Okey, butir-butir debunga tadi yang dibawa oleh serangga akan jatuh ke atas stigma. Okey, dia bila dia jatuh ke stigma tu, dia akan menghasilkan apa? Tiup debunga. Butir tiup debunga tadi akan tumbuhlah daripada butir debunga. Maka terhasilnya tiup debunga. Okey, dia akan tumbuh ke arah ovari. Okey, dengan membawa gamet jantan. Okey, ni butir debunga. Kalau perhatikan ada tiup debunga. Dalam tiup debunga tu ada gamet jantan lah. Okey, dia akan bergerak ke mana? Ke ovul. Okey. Okey, setelah tiup debunga menembusi ovul, gamet jantan tadi akan bercantum dengan gamet betina. Okey, dia akan bercantum dengan gamet betina, maka berlakulah persenyawaan. Okey. Struktur biji benih dan juga fungsi-fungsinya. Okey, selepas persenyawaan berlaku, ovul dalam ovari akan berkembanglah menjadi biji benih. Tadi berlaku pendebungaan, selepas pendebungaan persenyawaan. Okey, selepas persenyawaan berlaku, ovul dalam ovari tadi akan jadi biji benih. Okey, biji benih ni terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji ataupun testa. Okey, dilapisi oleh kulit biji ataupun testa. Manakala bahagian-bahagian yang lain tu dia akan layulah dan gugur. Okey, yang tinggal hanyalah biji benih tadi. Okey, biji benih tadi terbahagi kepada 2 jenis. Kita ada monocotyledon dan juga dicotyledon ataupun dicotyledon. Mono 1, di tu 2 atau lebih lah, 2. Okey, monocotyledon 1 cotyledon, dicotyledon 2. Okey, ni adalah contoh dicotyledon dengan monocotyledon. Okey, ni struktur biji benih kacang. Okey, kalau buka kacang tu dia ada 2 bahagian dalam tu. Awak boleh pecahkan dia punya isi itulah.
Okey, terlihat pada pandangan hadapan ni kulit luar tu awak nampak testa. Okay, lepas tu awak nampak ada biji lubang halus tu, itu nama dia micropil. Okey, hilum, okey, yang memanjang tu. Okey, kalau kita kerat secara memanjang, maka ini adalah yang kita akan nampak lah. Okey, testa yang bahagian paling luar. Dalam tu kita ada plumor, radicle dan juga cotyledon. Okey, kita ada cotyledon. Okey, jadi plumor, radicle dengan cotyledon ni dia akan membentuk embryo. Okey, embryo. Plumor, radicle, cotyledon. Okey, dia akan membentuk embryo lah. Okey, kacang dicotyledon. Kalau jagung dia adalah monocotyledon. Okey, monocotyledon. Kalau terlihat tu dia ada kulit biji, dia ada radicle lah. Okey, dalam kerata memanjang tu akan nampak dekat luar tu kulit biji, dia ada endosperma, dia ada cotyledon, dia ada plumor dan juga radicle. Okey, jagung monocotyledon, kacang dicotyledon. Okay, kita lihat fungsi bagi setiap struktur. Yang pertama, kulit biji. Okey, apakah fungsi kulit biji? Kita ada testa, hilum dengan micropil. Okey, testa ni melindungi biji benih, manakala hilum tempat biji benih melekat pada buah lah. Okey, manakala micropil adalah liang yang kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Okey, embryo terdiri daripada plumule, radicle, cotyledon dan endosperma. Okey, plumule ni dia akan membentuk pucuk. Jadi plumule, awak ingat P kat depan, P pucuk. Okey, plumule membentuk pucuk lah. Okey, manakala radicle ni, radicle dia akan berkembang menjadi akar. Okey, ingat akar, radicle. Okey, cotyledon dan endosperma ni dia akan menyimpan dan membekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Okey, kalau kita perhatikan di sini ada gambar kacang tu. Okey, jadi biji benih yang mula tumbuh. Okey, semasa percambahan testa tu, lapisan paling luar tu dia akan pecah lah, yang warna coklat tu. Okey, dia akan pecah dan radicle akan mula tumbuh dan tumbuh ke bawah, membentuk akar lah. Okey, radicle membentuk akar. Yang pucuk tu terdiri daripada plumule tadi. Okey, plumule akan tumbuh ke atas menjadi pucuk. Okey, sesetengah cotyledon ni dia akan keluar daripada tanah. Maka kita panggil ni percambahan epigea. Sebagaimana gambar rajah tu lah, awak nampak dia. Cotyledon tu timbul di permukaan tanah tak? Maka kita panggil percambahan epigea. Okey, tapi ada juga cotyledon yang tetap berada dalam tanah lah. Bila dia berkembang, keluar pucuk, keluar akar tu, dia masih berada dalam tanah dia punya cotyledon tu. Okey, tu kita panggil percambahan hypogea. Okey, cotyledon yang tetap berada dalam tanah sepanjang tempoh percambahan kita panggil percambahan hypogea. Okey, ini contoh percambahan epigea yang keluar di permukaan tanah tu lah. Okey, kalau lihat mula-mula akan keluar radicle lah. Radicle ni yang akan membentuk akar. Okey, cotyledon mula melepasi permukaan tanah tu. Okey, maka terhasilnya plumule. Plumule ni yang akan menghasilkan pucuk lah. Okey, dia akan berkembang membentuk daun dan batang. Okey, radicle tu akan terus membentuk akar rambut lah. Okey, ni percambahan hypogea yang biji benih dia, cotyledon dia tetap berada di dalam tanah lah, dia tak keluar. Okey, plumule dia akan membentuk pucuk, manakala radicle membentuk akar rambut. Okey, cotyledon dia tetap berada di bawah permukaan tanah. Kita panggil percambahan hypogea. Okey, syarat percambahan biji benih. Okey, apakah syarat-syarat dia?
Okey. Apa yang diperlukan oleh biji benih ni supaya dia bercambah, maknanya dia berkembang. Yang pertama faktor dia adalah air, yang kedua adalah udara, yang ketiga adalah suhu yang sesuai. Okey, air, udara, suhu. Okey. Jadi habis kita punya tajuk pembiakan tumbuhan. Sekian dulu. Assalamualaikum.